Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kita mula topik hari ini, cikgu harap kamu dapat like dan subscribe channel cikgu. Pernahkah kamu mengunjungi ataupun melawat ke tempat-tempat seperti ini? Cantik bukan tempat-tempat ini? Tahukah kamu apa istilah bagi lawatan ke tempat-tempat tersebut? Lawatan ke tempat tersebut dikenali sebagai ekopelancongan. Hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem terdiri daripada beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama di dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain dan dengan komponen benda bukan hidup. Apabila dikatakan sebagai satu ekosistem, ianya merangkumi beberapa perkara, iaitu berlaku aliran tenaga di dalam ekosistem, berlakunya kitaran neutron dan berlakunya interaksi antara organisma di dalam suatu ekosistem. Sebelum kita bermula, kita lihat dulu istilah-istilah penting yang sering digunakan pakai dalam topik ini. Habitat. Habitat merupakan tempat di mana suatu spesies organisma menetap, mendapat perlindungan, membiak dan mendapat makanan. Spesies. Spesies adalah organisma dari jenis yang sama serta dapat saling membiak. Populasi. Populasi merupakan terdiri lebih daripada satu organisma dari spesies yang sama yang menetap di habitat yang sama. Komuniti. Komuniti terdiri daripada beberapa populasi organisma yang tinggal di habitat yang sama serta saling berinteraksi. Rantai makanan dan aliran tenaga. Apa itu rantai makanan dan apa itu aliran tenaga? Berlaku apabila organisma memakan organisma lain dalam rantai makanan bagi mendapatkan tenaga. Tenaga diperlukan bagi kelangsungan hidup organisma dan untuk membiak. Sekarang kita lihat pula rantai makanan. Rantai makanan terdiri daripada pengeluar dan pengguna. Pengeluar merupakan tumbuh-tumbuhan yang boleh mengeluarkan makanan. Dia menghasilkan makanan sendiri. Pengeluar ini akan dimakan oleh pengguna primer, terdiri pada haiwan herbivore. Pengguna primer ini akan dimakan oleh pengguna sekunder, terdiri daripada haiwan omnivore ataupun haiwan carnivore. Dan pengguna sekunder ini akan dimakan oleh pengguna tertiary, iaitu haiwan carnivore, yang lebih besar daripada haiwan pengguna sekunder. Contoh rantai makanan. Ini adalah merupakan contoh rantai makanan terdiri pada rumput yang dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh pengguna sekunder, katak. Siratan makanan. Lebih daripada satu rantai makanan akan membentuk siratan makanan. Ini merupakan contoh siratan makanan terdiri daripada pengeluar iaitu pokok sawi dan pokok sepatu dimakan oleh ulat ataupun belalang ataupun tikus iaitu merupakan pengguna primer, akan dimakan oleh katak ataupun burung pipit iaitu pengguna
sekunder dan akhir sekali akan dimakan oleh helang, iaitu pengguna tertiary. Tahukah kamu, rantai makanan merupakan satu komponen yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Apa yang mungkin terjadi jika terdapat gangguan pada rantai makanan? Gangguan pada rantai makanan boleh menyebabkan bilangan populasi suatu organisma dalam rantai makanan menjadi semakin bertambah atau semakin berkurang. Dalam keadaan yang lebih teruk lagi, boleh menyebabkan kepupusan sesuatu organisma. Sebagai contoh, jika katak, populasi katak tiada di dalam sesuatu rantai makanan, populasi belalang akan bertambah. Ini akan menyebabkan populasi rumput akan berkurang akibat pertambahan populasi belalang yang memakan rumput. Manakala populasi ular akan berkurang akibat tiada bekalan makanan. Jenis-jenis gangguan pada ekosistem. Kita dapat gangguan yang disebabkan oleh secara semula jadi ataupun gangguan itu akibat daripada aktiviti manusia. Gangguan yang terjadi secara semula jadi mungkin disebabkan oleh wabak penyakit ataupun disebabkan oleh bencana alam. Gangguan akibat daripada aktiviti manusia adalah seperti pemburuan haram, ataupun akibat daripada penerokaan hutan oleh manusia untuk pembangunan. Aliran tenaga di dalam rantai makanan. Berlaku dalam rantai makanan. Sumber tenaga utama dalam rantai makanan adalah daripada matahari. Tenaga daripada matahari ini digunakan oleh pengeluar iaitu tumbuhan bagi menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan merupakan sumber tenaga bagi organisma dalam rantai makanan. Tenaga dalam rantai makanan semakin berkurang dari pengeluar kepada pengguna. Apakah yang menyebabkan berlakunya pengurangan tenaga ini? Pengurangan tenaga ini disebabkan oleh haiwan menjalankan proses hidup seperti proses respirasi. Tenaga juga boleh hilang melalui tenaga haba untuk memanaskan badan haiwan. Dan juga melalui makanan tak tercerna, tinja, sebagai tenaga kimia. Sekarang kamu sudah tahu apa itu ekosistem, rantai makanan dan aliran tenaga dalam ekosistem. Seterusnya, bagi menguji kefahaman kamu, cikgu hendak kamu menjawab soalan-soalan berikut. Nyatakan maksud ekosistem. Bina dua rantai makanan yang terdapat di persekitaran kamu. Dari rantai makanan yang kamu bina di soalan tadi, bina satu siratan makanan. Nyatakan maksud pengeluar, pengguna primer dan pengguna tertiary. Ramalkan apa yang akan berlaku jika populasi pengguna tertiary bertambah dalam rantai makanan yang kamu bina di soalan